Buletin Didik 17 Ogos bersama saya Nohalifah Ghani. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Masyarakat berperanan membantu menangani isu buli dalam kalangan pelajar di sekolah dan ia bukan tanggungjawab pihak sekolah semata-mata. Selain itu, konsep Sekolahku Sejahtera yang diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan KPM berperanan mewujudkan persekitaran selamat dan positif untuk pelajar. Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia Sektor Dasar dan Kurikulum Kementerian Pendidikan Datuk Pakarudin Ghazali berkata tanggungjawab mendidik pelajar itu bermula dari rumah, seterusnya sekolah dan masyarakat. Kerjasama setiap individu boleh membantu menangani isu buli. Berbalik kepada isu buli yang berlaku di sekolah. Sebenarnya mungkin highlightnya kerana anak-anak itu di bawah tanggungjawab ibu bapa. Sebenarnya kita tidak tahu. Mungkin ada buli di peringkat remaja, di peringkat orang dewasa. Tapi semuanya bermula dari bawah, dari kanak-kanak, bermula dari pendidikan. Jadi kalau kita nak letakkan tanggungjawab ini semata-mata kepada Kementerian Pendidikan Malaysia, mungkin tidak adil. Sebab dalam pembentukan seseorang individu, insan, itu mesti bermula dari rumah ke sekolah, masuk ke dalam masyarakat. Jadi biarlah kita bersama-sama, bersatu hati. Sebab tu untuk Sekolahku Sejahtera, kita sepakat dan jadikannya selamat. Perkara itu dinyatakan melalui program Bual Bicara Wanita hari ini di TV3 tengah hari tadi. Selain itu, pemerkasaan pentaksiran berasaskan sekolah PBS bertujuan menilai aspek intelek, emosi, rohani, jasmani dan sosial pelajar. Ya, kita nak lihat potensi anak kita ni dari pelbagai sudut. Kita bawa ke sekolah, jangan melihat semata-mata dari sudut akademik. Sebab ada pelajar memang dia tidak hebat akademik, tapi dia hebat sukan, co-curriculum. Dia ada potensi yang berbeza. Betul. Dia boleh menari, menyanyi. Jadi dengan pentaksiran berasaskan sekolah ni, kita raikan apa yang dia mampu buat, potensi itu. Jadi dia ada satu nilai diri, dia ada satu keyakinan. Jadi di situ dia tak akan terjebak, dia tak akan pergi cari kekuatan di tempat lain. Sebab dia tahu di sekolah dia diraikan oleh cikgu-cikgu, oleh rakan-rakan bahawa dia ada keupayaan tinggi. Jelasnya lagi, usaha terbabit akan membentuk jati diri dan nilai diri pelajar. Sebagai usaha mewujudkan persekitaran selamat di sekolah, KPM akan melancarkan program Sekolahku Sejahtera Sepakat dan Selamat. Program dengan kerjasama Polis Diraja Malaysia dan Kementerian Dalam Negeri itu akan dilancarkan esok oleh Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razi Jidin dan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razi Jidin sempat menyertai sesi sembang santai ketika berada di Kudat Sabah kemarin. Sesi tersebut bersempena program pembudayaan Sekolahku Sejahtera. Program dianjurkan pelajar Institut Pendidikan Guru IPG, Kampus Ken dan Kampus Gaya di Kampung Landung Ayang. Menerusi perkongsian di Facebook, Datuk Dr. Razi berkata beliau berpeluang menjelaskan beberapa pendekatan dalam transformasi pendidikan yang giat dilaksanakan oleh KPM untuk memperkasa lagi sektor pendidikan negara. Majlis turut dihadiri pemimpin masyarakat serta penduduk setempat. Sebaik melangkah ke tingkat 3 bangunan blok D Sekolah Kebangsaan Seri Indra Kangar Perlis, pasti timbul persoalan mengenai papan tanda Seri Indra Mall. Ia kelihatan seperti pusat membeli belah di dalam sekolah itu. Itulah konsep yang cuba diketengahkan pentadbiran sekolah berkenaan untuk mewujudkan suasana selesa, santai dan kondusif kepada murid. Setiap kelas yang antaranya merangkumi makmal komputer, bilik simpanan buku teks, bilik muzik, pusat sumber sekolah ditransformasikan kepada 12 ruangan atau premis seperti dalam pusat beli belah. Kesemua kelas ini dijenamakan semula supaya menjadi lebih menarik, termasuk book spa, tempat istirahat, ruangan cyber dan pawagam. Guru Besar SK Seri Indra Nur Syamila Syakri berkata, Seri Indra Mall diwujudkan tahun lalu untuk menonjolkan keunikan diri murid yang tidak hanya tertumpu kepada akademik tetapi juga bidang kemahiran lain. Pihaknya cakna, pembelajaran masa kini tidak sama seperti dahulu. Justru setiap premis dibentuk dengan fungsi tersendiri sekaligus menyediakan murid untuk meneroka kepakaran dan minat mereka.
28 pendakwah menyertai sesi baharu Akademi Da'i Muda Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia YADIM. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Idris Ahmad berkata program yang diselia oleh YADIM ini mempunyai misi yang amat besar dalam melahirkan ikon yang dapat menjadi contoh tauladan dengan nilai-nilai Islam yang indah kepada masyarakat serta anak muda di Malaysia. Sebagaimana yang saya sebut tadi, matlamat kita ialah untuk nak melahirkan da'i yang contemporary, yang sesuai dengan semasa. Kita mesti mengikut peredaran zaman. Jadi pendekatan kita itu pendekatan, bukan, kita tidak lari daripada pendekatan secara konvensional, itu tetap ada dengan secara fizikal. Dan sebab itu tadi saya menekankan juga dalam aspek untuk pengisian-pengisian di dalam medsos seperti mana TikTok, Instagram, Facebook dan sebagainya yang perlu di upskillkan supaya dakwah ni sentiasa segar. Seramai 300 calon memohon untuk menyertai program ini, namun hanya 28 pelatih berjaya menembusi peringkat akhir. 28 pendakwah muda yang terpilih akan meneruskan latihan selama 4 bulan bermula 6 Ogos lalu. Belas siswaza anak Pahang lulusan cemerlang IPTA diberi peluang menjalani latihan dengan Esko Pahang selama setahun menerusi program Pahang Talent. Menteri Besar Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail berkata ia memberi peluang kepada siswaza berbakat itu menimba pengalaman, kemahiran dan pendedahan sebelum diserapkan ke agensi bersesuaian. Jelasnya, 400 siswaza memohon menyertai program Pahang Talent ini selepas saringan komprehensif termasuk ujian profil psikologi, program penilaian simulasi dan temuduga. 12 pelatih dipilih. Peserta program akan membantu tugas barisan Esko Pahang melakukan kajian, memberi pandangan dan perspektif dari pelbagai sudut dalam usaha memperbaiki pentadbiran negeri. Kerajaan negeri merancang mengadakan program ini secara berterusan dan membabitkan jumlah peserta lebih ramai pada masa akan datang. Seorang pesara guru menghias jalan dan rumahnya dengan puluhan jalur gemilang bagi menunjukkan rasa cintanya terhadap negara. Tinjauan di rumah Samsudin Kastari, 63 tahun di Tawau, Sabah mendapati puluhan jalur gemilang disusun sepanjang jalan masuk ke rumahnya sejauh 150 meter. Ia bukan sahaja mengindahkan suasana, malah menyemarakkan semangat patriotik penduduk kampung serta orang ramai yang melalui kawasan itu. Samsudin berkata, memang menjadi rutin untuknya setiap tahun menghias rumah dengan jalur gemilang menjelang Hari Kemerdekaan. Semangat itu timbul sejak bertugas sebagai guru besar di beberapa buah sekolah. Bukan kali pertama. Saya sebenarnya sejak saya pemegang jawatan guru besar dulu mentadbir di mana-mana pun, semangat saya kalau menyambut bulan kemerdekaan ni di rumah tempat saya tinggal di flat pun saya pasang bendera, guru-guru, murid saya galakkan untuk mengibarkan jarum gemilang sebab hari tersebut kita mengingatinya sebagai sejarah lah kepada negara kita. Kepada saya secara pribadi pentingnya kemerdekaan ini pada masa sekarang untuk masa depan ialah supaya anak-anak, cucu-cucu kita tu semangat mereka dapat teruskan mengekalkan kemerdekaan itu. Cinta pada negara. Takut kalau tidak nanti mereka lupa, daratan akan berlaku perpecahan, akhirnya tidak bersatu. Samsudin yang turut mendapat galakan daripada isterinya turut mengambil inisiatif mengadakan rumah terbuka menjelang Hari Kemerdekaan. Ia bagi memberi kesedaran kepada generasi muda agar lebih menghargai kemerdekaan yang dikecapi pada masa ini. Ini pula kisah seorang wanita yang sanggup mengeluarkan belanja mencecah RM7,000. Semangat itu ditonjolkan ibu tunggal yang menghias rumah pusakanya berusia 105 tahun di Kampung Pengkalan Batu, Batu Berendam, Melaka. Rahimah Tompang melakukan rutin itu setiap tahun sejak 21 tahun lalu. Baginya, kediaman yang penuh nostalgia itu perlu kelihatan ceria.
apatah lagi ketika sambutan kemerdekaan menjelang tiba. Sekurang-kurangnya 500 helai jalur gemilang dan bendera negeri Melaka pelbagai saiz digantung di sekeliling kediamannya. Cukup menarik, pelbagai barangan terpakai turut diubah sesuai mengikut tema kemerdekaan. Lebih bermakna kerja menghias itu dilakukan secara bergotong royong bersama anak-anaknya. Panggil anak-anak semua balik, tolong makcik buat merdeka, buat tim, buat terpurung, buat barang terbuang semua, sapu cat, yang ada kasih duit, makcik, selamat merdeka semua. Bagus, terpegun makcik, orang semua datang tengok, mak makcik. Dia bawa sekali anak-anak tu dalam semangat kemerdekaan dia tu. Sebab dia panggil kita orang semua datang, tolong hias apa semua. Dan kita anak-anak pun rasa semangat dapat mak yang macam ni. Dia punya kesungguhan dia tu memang kita rasa kagum lah dengan mak saya. Saya bangga dengan mak saya. Jelasnya, apa yang dilakukan itu bertujuan memupuk semangat patriotisme dalam kalangan 14 anak dan 50 cucunya. Ia juga sering menjadi tarikan kepada pelancong dari dalam dan luar negara. Keunikan dan keceriaan kediaman Rahimah itu mendapat pengiktirafan pelbagai pihak, termasuk pernah dianugerahkan Malay Culture Preservation Enthusiast Hero Melaka oleh Kerajaan China pada 2018. Di Parit Perak, sambutan kali ini sedikit berbeza apabila ia diraikan melalui program marhaban dan berendoi beramai-ramai. Anjuran Kelab Wanita Kasih Perak Tengah. Selain mengangkat kembali tradisi masyarakat Melayu, program yang melibatkan 12 bayi itu turut dijadikan media menyemarakkan lagi semangat kemerdekaan dalam kalangan generasi muda. Majlis ini adalah untuk menghidupkan dan menyemarakkan budaya berendoi ini. Dan kita tahu saban hari budaya berendoi ini ditinggalkan kan. Lepas tu ia juga dapat mengeratkan lagi silaturahim antara keluarga ibu bapa yang ada pada hari ini. Lebih menarik, ibu bapa yang terlibat hanya perlu membawa bayi mereka kerana segala kelengkapan seperti buaian dan dekorasi lain telah disediakan penganjur. Bagi peserta, program seumpama itu cukup dialu-alukan kerana dapat mengumpulkan ibu yang baru bersalin selain mengimbau nostalgia. Bezanya kalau buat dekat macam ni lagi meriah lah. Lagi ramai orang yang tak kenal pun boleh kenal. Jaranglah orang dah buat dah. Kan kalau buat pun macam dia buat macam pelamin macam moden. Dia tak ada buat macam zaman sekarang. Tak ada tradisional macam pelamin kahwin kan. Tak ada macam dulu macam melalui buluh daripada kain. Nak rasa kemeriahan kat sini lah. Ramai orang join kan. Pertama ni anak first. Tak pernah lah orang buat ramai macam ni join kan. Pengalaman baru. Seorang penyelam bebas Perancis, Arnold Gerald, berjaya memecah rekod terjunan paling dalam di dunia di Bahamas. Gerald terjun pada kedalaman 120 meter dalam masa 3 minit 34 saat yang juga kali ketujuh dia memecah rekod dunia itu sepanjang kariernya. Gerald, 26 tahun, bersama 41 atlet lain menyertai pertandingan tahunan Vertical Blue dari 1 hingga 11 Ogos lalu. Pada hari pertama, dia memecah rekod dengan terjunan sedalam 117 meter sebelum mencipta satu lagi rekod dunia baharu pada hari keempat dengan catatan 119 meter. Seterusnya, pada hari ke-6, Gerald pecah rekod lagi dengan terjunan sedalam 120 meter pula. De cette étape, de faire le record du monde. Voilà, cette plongée, je voulais vraiment me passer au-delà du simple statut de record du monde. Je voulais me faire plaisir et c'est vraiment ce que j'ai fait. Et voilà, je pense que c'est aussi un travail d'équipe. On ne voit pas le travail qu'il y a derrière chaque athlète, mais merci à mon équipe et à tous ceux qui me supportent toute l'année. Kemarau yang melanda Eropah ketika ini memberi manfaat kepada seorang artis di Switzerland. Cuaca panas melampau membolehkan François Montoux melengkapkan projek membina arca di sebuah sungai yang dimulakannya 6 minggu lalu.
Montu mendirikan kompleks istana yang diimajinasikan dari zaman dahulu. Jelasnya setiap tahun dia ke Sungai Tulur untuk berkarya dengan tanah lumpur, namun tidak menyangka kali ini dapat menghasilkan sesuatu yang besar kerana tiada hujan lebat. Namun Montu sedar hasil seninya itu hanyalah sementara, apatah lagi dia juga seorang pecinta alam semula jadi. Ça contribue à faire grandir cette ville, même si ça m'attriste beaucoup pour les plantes, parce que j'aime beaucoup la nature, je sors beaucoup dans la nature, et je commence à être très triste pour les plantes qui meurent tout autour de nous. Tout est asséché, ça devient triste. J'espère que je pourrai pas continuer cette ville pendant 3 ans, parce que ça deviendrait une catastrophe. Justru dia menggesa orang ramai menikmati hasil seninya ini ketika berkesempatan sebelum kompleks istana ini dimusnahkan air hujan. Apa perasaan anda jika ikan paus tiba-tiba muncul di sebelah ketika sedang mendayung di laut? Itulah yang dialami 2 pendayung di Argentina yang sempat melihat kelibat ikan paus yang timbul bersebelahan mereka. 2 lelaki terbabit sudah mendayung di pantai peranginan Monte Hermoso ketika sekumpulan ikan paus berenang bersebelahan mereka. Valentin Villalba dan Diego Schultz memberitahu media tempatan mereka dikelilingi 12 ekor ikan paus selama kira-kira sejam. Mereka mengakui tidak berasa takut, sebaliknya teruja dengan pengalaman luar biasa itu. Malah menerusi rakaman video, salah seorang daripada mereka dilihat cuba menyentuh haiwan mamalia berkenaan. Esto se trata. No, es tremendo. Sukan gandingan pemain remaja negara Anis Hanani Romzi dan Adania Muhammad Rizwan menang pingat perak di kejohanan bowling remaja Asia ke-21 semalam. Pencapaian itu diraih menerusi acara berpasangan wanita pada kejohanan yang berlangsung di Bangkok, Thailand. Pada saingan di Blue All Rhythm and Bowl, Major Ratchayotin Anis Hanani dan Adania memberi tentangan sengit kepada pasangan dari Singapura Sherlyn Wong Zulin dan Lim She-eun. Gandingan Republik itu menafikan kemenangan pasangan negara selepas mencatat 2,466 jatuhan pin untuk meraih pingat emas. Anis Hanani dan Adania membuat 2,424 jatuhan pin keseluruhan. Pingat gangsa pula diraih gandingan Taiwan Huang Xin-chen dan Tsai Zhu-han yang melakukan 2,343 jatuhan pin. Selepas cemerlang meraih 4 pingat emas pada kejohanan Asia di Korea Selatan minggu lalu, atlet ski remaja Alia Yung Hanifah berazam tampil dengan prestasi lebih hebat. Untuk itu, 2 kejohanan utama menjadi sasaran Alia, iaitu kejohanan Oceania dan kejohanan dunia bawah 21 tahun. Atlet berusia 19 tahun itu mengakui prestasinya kali ini menjadi bertanda ke arah pencapaian yang lebih baik, terutama pada penyertaannya di kejohanan Oceania di Australia pada November ini dan kejohanan dunia bawah 21 tahun depan. Pada kejohanan Oceania, Alia menyasarkan untuk mempamerkan aksi terbaik dalam 4 acara disertainya. Manakala untuk kejohanan dunia bawah 21 tahun, dia menyasarkan podium dalam acara Tricks dan keseluruhan. Pada 12 Ogos lalu, Alia menamatkan kempen kejohanan ski air Asia dengan memenangi 4 pingat emas. 3 emas menerusi acara Tricks, Jump dan Slalom, membolehkannya muncul juara keseluruhan lalu meraih emas keempat. Kementerian Belia dan Sukan KBS akan terus membangunkan infrastruktur e-sukan yang diperlukan bagi menjadikan Malaysia sebagai negara tumpuan aktiviti sukan berasaskan permainan video. Menurut Timbalan Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri T. Lian Ke, sememangnya perkara itu terkandung dalam Pelan Strategik Pembangunan E-Sukan 2020-2025 selain penganjuran aktiviti dan pertandingan. Katanya e-sukan adalah industri yang sedang berkembang dan mampu memberi impak ekonomi besar dengan jumlah penonton mencecah 435 juta di seluruh dunia. E-sukan juga merupakan perniagaan berjuta dolar dengan industrinya pada tahun ini sahaja dijangka menjana $1.6 bilion Amerika.
Datuk Sri T. Lian Ker siang tadi merasmikan kejohanan ESL One 2022 edisi ketiga yang akan diadakan di Genting Highlands 23 hingga 28 Ogos ini. Selepas sambutan hangat pada 2017 dan 2018, 12 pasukan bertanding kali ini dalam permainan video Dota 2 untuk merebut hadiah keseluruhan berjumlah $400,000. Menepati jangkaan, lebih 4,000 tiket sudah terjual dengan jumlah tontonan sekitar 15 juta. Memandangkan pasukan bertanding mempunyai kumpulan peminat yang besar. Ini pula perkembangan pasukan dodgeball negara selepas menjalani persiapan intensif skuad kebangsaan kini bersedia untuk bersaing pada kejuaraan dunia yang berlangsung di Kanada 28 Ogos hingga 4 September ini. Simbolik penyerahan jalur gemilang hari ini disempurnakan Timbalan Menteri Belia dan Sukan Datuk Sri T. Lian Ker kepada kontijen seramai 35 orang disaksikan oleh Presiden Persatuan Dodgeball Malaysia MAD Datuk Radha Krishnan. There are sports are leisure orientated. There are sportsmen who are willing to participate. They come out like in dalam dodgeball. I was told they come out with their own expenses, etc. And they tak mau minta daripada KBS. So inilah sukan, inilah sports for all. Some from the old and some from new. Because dah 3 tahun. So some of the players dah retired. So kita kena masukkan player baru. Di Edmonton, skuad lelaki dan wanita negara yang sudah 2 kali bergelar juara dunia akan bertanding dalam 3 acara iaitu lelaki, wanita dan kategori baharu campuran dengan Amerika Syarikat dan tuan rumah Kanada pencabar utama. For guys, we have to be more patient. Try to not make too much mistakes, and for girls have to keep up with men's pace and also their decision making. Yeah. Paparan Museum Pinball di New Jersey, Amerika Syarikat mengakhiri buletin didik yang menempatkan lebih 150 mesin pinball yang berfungsi sepenuhnya. Malah ada juga dari era 50-an. Saya Noor Fagani, salam hormat dan Assalamualaikum.